Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Okay guys, hari ini kita nak berkongsi dengan korang ni guys. Ada satu kisah tentang seorang psikopat ni yang Acap rasalah dia punya tahap psycho tu, tahap gempak dia tu kan memang lain macam sikit guys. Dia ni memang legend pada waktu dia punya era lah waktu tu. Memang dijadikan salah satu kes berprofil tinggi dan juga kes yang paling tak masuk akal pada abad ataupun dekad tersebut guys. Okey, kisah tentang apa? Nama dia Edward. Jadi kita akan share dengan korang. Okey guys, yang mana dah masuk dalam ni, yang baru masuk, Acap ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan like, siap-siap. Jangan lupa juga tekan subscribe button dan juga hit bell notification. Kejap lagi kita akan cerita tentang kes jenayah yang tak pernah masuk akal. So kita layan sama-sama. Let's roll it. Okay guys, kita tak nak buang masa, kita terus jump in dekat manusia yang pertama yang Acap cakap tadi. Dia ni psikopat, tapi dia punya psikopat ni memang orang kata meripik sikit lah. Okay guys, nama yang pertama ni adalah Edward Theodore Jean. Dia ni dilahirkan di La Crosse, Wisconsin pada 27 Julai 1906. Dia ni guys tinggal dekat satu ladang yang seluas 160 hektar. Dia ni juga ada 2 orang adik-beradik dan orang kata apa, dia punya background family ni pun tak adalah nice mana, sebab bapak dia si Josh ni tadi adalah seorang kaki mabuk. Yang mak dia pula berlawanan. Sebab apa? Mak dia ni adalah salah seorang yang sangat-sangat fanatik pasal agama guys, dan dikenali sebagai wanita yang sangat-sangat sombong dekat kawasan kejiranan dia, ataupun senang cerita mak dia ni dikenali sebagai Augusta. Okay guys, kita nak cerita tentang kisah hidup dia sebenarnya. Ini penting untuk education kita juga sebenarnya. Benda ni terjadi dekat masyarakat kita sekarang, terutama kepada keluarga-keluarga yang tak suka bermasyarakat. Inilah cerita dia guys. Family dia ni memang tak suka bermasyarakat. Sebab tu ibu dengan bapa dia ni pergi beli rumah dekat satu ladang yang jauh dengan orang ramai. Disebabkan dia ni, aku tak tahulah apa masalah dia kan. Memang dia tak suka nak bermasyarakat sangatlah. Tapi pada 1940-an itu adalah merupakan tahun yang paling perit untuk dilalui oleh Edward. Kerana apa? Dikatakan adik-beradik dia yang 2 orang tu, ibu dan juga bapa dia, meninggal dunia atas sebab-sebab tertentu. Tak adalah meninggal sekali arung. Dia ada meninggal sebab sakit, bapa dia mabuk dan sebagainya lah. So lepas je mak ayah dia semua family dia dah meninggal, tinggallah si Edward ni seorang-seorang. So dekat sinilah bermulanya kisah si Edward ni. Kalau korang nak tahu guys, Edward ni dia sangat-sangat obses dengan seksual. Ini panjang sikit cerita dia. Sebab apa? Dia ni suka nak membaca. Dah membaca, dia mengkaji pula tentang anatomi wanita. Apa tu anatomi wanita? Dia suka nak tengok apa perempuan punya ini, apa punya perempuan punya itu. Dah gila seksual kan. Senang cerita lah. Dia ni memang orang kata dah miong lah waktu tu. Okey, apa yang dia buat guys? Dia ni sering melakukan eksperimen terhadap tubuh wanita dengan cara dia mencuri mayat dari kubur-kubur yang berada dekat kejiranan dia. Dahsyat man. Tapi dia tak buat seorang kerja ni. Edward melakukan perbuatan tersebut bersama seorang lagi rakannya, which is Gus. And yang paling teruk sekali guys, benda ni bukanlah setahun 2 dia buat guys, tapi sudah hampir melebihi 10 tahun. Mayat-mayat yang dicuri akan dipulangkan semula ke kubur, tapi ada beberapa bahagian yang akan diambil seperti kulit, payudara, kepala dan sebagainya. Maknanya dia rembat mayat orang tu, pulang balik tak komplit dah. Dia kira scam mana boleh macam tu kan. Apa yang dibuat guys dengan bahagian-bahagian tu? Okey, kalau korang nak tahu juga, bahagian-bahagian tersebut disimpan untuk dijadikan sebagai perhiasan atau diukir menjadi trofi di dalam rumah dia.
Pelik kan? Trofi kepala orang, trofi payudara orang. Oh, dahsyat man. Dia buat medal ke apa? Okay guys, macam Acha cakap tadi kan, dia punya keinginan ni makin lama makin melampau lah. Senang cerita. Sebab masa sekitar 1950-an, kan Acha cakap tadi kan, dia dah gali kubur tu dah nak 10 tahun kan. Masa 1950-an, keinginan dia terhadap wanita ni guys, dah makin lama makin menjadi-jadi. Sebab apa? Dia kata waktu tu dia memerlukan tubuh wanita yang masih sempurna dan masih hidup pula. Katanya dia dah bosan duk congkil mayat. Dia dah bosan. So dia nak benda yang baru. Dia nak wanita yang sempurna dan hidup pula cerita dia. Mangsa dia adalah seorang pemilik kedai kopi tempatan, Mary Hogan guys, yang dilaporkan hilang dan dikatakan kemungkinan dibunuh kerana ada percikan darah dan juga tumpahan-tumpahan darah yang besar yang berada di kedainya sewaktu dia hilang. Dan seorang lagi wanita yang dilaporkan hilang iaitu Bernice Worden selepas dia dilaporkan oleh anak dia apabila diorang dapati ibu dia hilang dan sekali lagi kejadian yang sama berlaku dekat tempat kejadian di mana mangsa hilang, which is pertumpahan darah guys. Selepas beberapa siasatan dilakukan, polis pun macam dapat kenal pastilah apa yang si Edward ni buat, sebab dia pernah kantoi sekali dengan polis masa dia duk pindah-pindah mayat ni. So that's why polis ada rekod. So polis pun syak yang dia ni buat hal, and polis pun tak pergi, orang kata apa, tak fikir panjang, dia terus pergi ke rumah yang dekat ladang tu kan. Dia pergi jumpa Edward. Dia nak pergi cari Bernice Worden tu lah. Sampai dekat gudang Edward tu, polis menjumpai satu mayat wanita yang sedang terlanjang yang juga digantung secara terbalik. Dan yang paling menyayat hatinya guys, tubuh mangsa ditoreh-toreh dan beberapa isi dalamannya sudah pun diambil. Dan yang paling ngeri sekali, mayat itu tidak lagi berkepala. Mayat tersebut adalah mayat Bernice Worden. Diorang ni memang dah sahkan itu mayat Bernice Worden sebab diorang dapat menjejaki beberapa barangan peribadi yang berada di mayat tersebut. Tak cukup dengan tu guys, lepas je polis duk selongkar gudang dia dan jumpa satu mayat, polis pun pergilah serbu rumah dia guys. Lepas dekat rumah, yang ini lagi polis tu tak boleh brain sebab dia kata setiap bahagian rumah dia tu memang ada bahagian-bahagian badan manusia yang telah pun diubah, dihias untuk digunakan sebagai barangan perhiasan rumah. Antaranya tengkorak. Tengkorak kau tahu tak dijadikan tengkorak tu jadi apa? Jadi mangkuk mat. Tengkorak dijadikan mangkuk. Dia makan Maggi dalam tengkorak mat. Yang kedua, kulit manusia dijadikan sebagai pelapis kerusi ataupun senang cerita alas kerusi. Kulit muka yang dijadikan sebagai topeng. Yang ini geli. Aku bila baca aku macam, serius kau pakai balik topeng muka orang yang dah mati. Dan yang ketiga, yang ini pun geli juga. Vagina perempuan catkan warna perak dan dijadikan perhiasan, digantung macam sliver play button dekat dia punya rumah. Dahsyat kan dia kan. And waktu tu guys, bila diorang jumpa mayat Bernice tadi kan, Bernice Worden tu, diorang jumpa Bernice tu dalam keadaan hatinya dah tak ada. Bukan sebab hati dia dah tak ada, maksud aku organ hati tu dah tak ada. Pergi mana? Lepas diselongkarnya rumah, baru diorang jumpa yang hati Bernice Worden ni dijumpai bukan dalam hati si Edward ni, tetapi dijumpai di dalam kuali di atas dapur Edward guys. Dan penemuan ini juga guys telah pun menjumpai beberapa bahagian-bahagian wanita yang lain. Senang cerita, dah ramai dah perempuan yang dikopak, yang dikoyak jadikan perhiasan rumah. Selepas diorang kira terdapat lebih 15 anggota wanita yang berbeza dan sesetengahnya masih lagi tak dapat dikenal pasti guys. So bila dah kes macam tu, Edward ditangkap dan dimasukkan ke hospital di negeri Wisconsin kerana dikatakan mempunyai penyakit gila. Bila dah tangkap, disabit salah, nampakkan member ni gila, duduk je lah dekat hospital. Edward ni juga guys meninggal dunia pada 26 Julai 1984 disebabkan
cancer. So aku tak tahulah kan, mungkin dia dah makan ke apa-apa organ orang sampai menyebabkan kanser pada diri dia. Okay, kalau korang mungkin kata kan, Cap, video kau ni aku mungkin tak faham, aku tak boleh nak bayangkan. Tak apa guys, sebab ada beberapa filem yang telah pun diambil sebagai inspirasi dari kisah benar Edward ni guys. Seperti korang boleh tengok dekat YouTube, ada Psycho, The Silence of the Lambs, and yang ketiga is Texas Chainsaw Massacre. So korang boleh tengok dekat YouTube ataupun mana-mana platform, and korang boleh tonton sendiri macam mana Edward ni buat kerja. Tapi cerita tu aku tak sarankan untuk budak-budak nak yang Texas Chainsaw Massacre apa macam mana dia macam tu lah. Oh, yang tu ngeri mat. So itulah dia kisah tentang Edward ni guys. So itulah dia guys, kisah tentang si Edward ni. Edward ni aku tak faham lah apa punya selera, apa punya perangai. Tapi itulah guys, bila bercerita tentang sexuality ni, bila otak ni dah jam kan, pasal-pasal benda seksual ni. Kalau kita tengok kat Malaysia pun guys kan, macam-macam kes yang tak masuk akal. Ini rogol ini, kambing pun diorang cucuk mat. Kan, apatah lagi benda-benda yang macam ni. Mungkin sekarang benda-benda macam ni tak sampai lagi ke negara kita. Tapi Acah tak nak lah doa yang bukan-bukan. Tapi kalau tak dibendungkan daripada akar umbi, daripada awal, mungkin bolehlah berlaku kes-kes yang sebegini ekstrim dekat dalam negara kita guys. Kau bayangkan dia sanggup buat kerja tu 10 tahun, gali mayat tu dikeluarkan untuk ambil organ-organ yang dia suka, and then ditanam balik. Lepas dah 10 tahun dia dah bosan, dia nak ekstrim lagi, dia nak perempuan yang hidup. Ui, apalah punya pemikiran kan. So korang guys yang mana tengok video ni, kita jadikan iktibar, terutamanya perempuan guys, korang kena selalu berjaga-jaga dengan siapa yang korang kenal guys. Dan siapa-siapa yang korang kenal guys, korang juga perlu jangan terlalu percaya, kerana rambut sama hitam hati siapa tahu. Okay, so bila cerita pasal nafsu sexuality ni, kita kena perhalusi lah bagi Acap. Okay guys, Acap rasa sampai sini sahaja untuk video kali ini. Harapnya kisah pasal Edward ni ngeri, memang ngeri, tapi boleh dijadikan sebagai pengajaran mungkin untuk kita lebih berhati-hati, berjaga diri kan dengan orang-orang yang seperti ini. Okay, kita jumpa di video yang akan datang guys. I see you when I see you. Assalamualaikum, wacau lu, bye bye bye.